السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke 778 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan nahr faramatil jamrata qabla al-fajr thumma madat fa'afadat. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan Ummu Salamah di malam hari raya Qarban. Lalu Ummu Salamah melemparkan jamrah sebelum fajar, kemudian berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan sanadnya bertepatan dengan syarat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara wajib haji. Jadi semua kita tahu bahawasanya haji adalah salah satu daripada rukun Islam. Salah satu daripada rukun agama kita. Maka apabila ia adalah salah satu daripada rukun agama kita, mempelajari secara terperinci pelaksanaan ibadat haji, ia adalah termasuk dalam perkara yang berkait dengan agama, termasuk dalam perkara yang dituntut oleh syarak. Baik. Antara wajib haji, perkara yang mesti dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji adalah melontar jamrah. Kita ibadat haji ni dia bermula dengan ihram. Lepas daripada ihram, kita wukuf di padang Arafah, kita bermalang di Muzdalifah. Lepas daripada tu kita melontar, lepas daripada tu kita tawaf, lepas daripada tu kita sa'i, baik, dan bermalam pula di Mina. Itu adalah secara ringkas berkenaan dengan perbuatan di dalam kita melaksanakan ibadat haji. Jadi antara benda yang diwajibkan kita buat dalam haji adalah melontar. Jadi Aisyah menceritakan bahawasanya pada malam raya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Ummu Salamah menuju ke Mina. Dia sebenarnya pada malam raya tu orang berkumpul di Muzdalifah, kerana kita bermalam di Muzdalifah pada malam raya. Yang paling afdal kita bertolak daripada Muzdalifah ke Mina setelah daripada kita sembahyang fardu subuh di Muzdalifah. Itu yang paling afdal. Dan kita cerita dah sebelum daripada ni bahawasanya ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah keluar daripada Muzdalifah sebelum daripada subuh. Ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah keluar daripada Muzdalifah menuju ke Mina sebelum daripada subuh. Jadi kalau yang sebelum ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun utuskan Abdullah bin Abbas. Begitu juga sebelum daripada ni kita cerita hadis yang mana Saudah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin
dia keluar daripada Muzdalifah awal sebelum daripada orang lain keluar. Dan hadis ini menceritakan Ummu Salamah juga keluar awal daripada Muzdalifah. Baik. Jadi apabila dia keluar awal, dia pun sampai ke Mina awal. Sampai di Mina, dia melontar jamrah sebelum daripada keluar fajar. Siapa yang lakukan? Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dia melontar jamratul aqabah di Mina sebelum daripada keluar fajar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masalah ni kalau kita nak faham lebih terperinci, kita kena faham dulu apakah yang dimaksud dengan melontar. Melontar ni adalah kita ambil anak-anak batu hak yang besar hujung-hujung jari ni. Lepas tu kita lontar di 3 tempat. Yang pertamanya nama dia Al-Jamratul Ula, nama dia lah. Yang keduanya nama dia Jamratul Wusta. Yang ketiganya adalah Jamratul Aqabah. Hari melontar 4 hari. Hari raya, lepas tu hari ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Okey, 4 hari hari melontar. Cuma hari raya kita melontar saja. Maksudnya kita melontar 1 jamrah sahaja. Iaitu kita melontar Jamratul Aqabah sahaja hari raya. Manakala hari ke-11, 12, 13, waktu kita melontar 3 jamrah. Bermula dengan Jamratul Ula, lepas tu Jamratul Wusta, lepas tu Jamratul Aqabah. Hari raya Jamratul Aqabah saja kita melontar. Jadi kalau kita perhati molek sebelum ni kita pernah sebut batu yang kita kumpul tu untuk kita melontar, kita kutip di Muzdalifah ataupun perjalanan nak pergi ke Mina, kita kutip tengah jalan, kita kutip sebanyak 70 biji batu. Halus-halus je. Dia besar makruh. Baik, kecil sangat tu siapa tak apa nak nampak pun juga makruh. Dia ambil hak yang besar hujung-hujung jari kita, jari-jari anak gini je. Kecil sangat je lah. Baik, ambil sebanyak 70 biji. Sebab benda 70 biji, 7 biji untuk hari raya. Hari raya 1 jamrah, 7 biji. Hari sebelah 21 biji. Sebab 7 biji di Jamratul Ula, 7 biji di Jamratul Wusta, 7 biji di Jamratul Aqabah. Jadi 21 biji. Hari kedua pun juga 21 biji. Hari ketiga 21 biji. Jadi 21, 21, 21 jadi 63. Lepas tu hak yang 7 pada hari raya jadi 70 hutir. Nampak tak kan? Itu 70 biji batu hak yang kita melontar. Cuma kita nak ceritanya, hadis ni menceritakan Ummu Salamah keluar daripada Muzdalifah awal. Okey, kita cerita dah. Sebelum daripada ni boleh kita nak keluar awal, tapi selepas daripada 1/2 malam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah mesti hak yang paling afdal adalah kita keluar daripada Muzdalifah menuju ke Mina setelah daripada kita sembahyang fardu subuh di Muzdalifah. Selepas daripada selesai sembahyang fardu subuh baru kita bertolak. Itu hak yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi bagi orang yang nak keluar awal tak ada masalah. Bagi orang yang nak keluar awal tidak menjadi masalah. Apatah lagi kalaulah orang tu membawa anak kecil ataupun membawa orang-orang tua hak yang ada orang apa semua sekali kan, maka tidak menjadi masalah dia nak keluar awal. Okey. Dalam hadis ini menceritakan apabila dia keluar awal dia pun sampai di Mina, terus dia melontar sebelum daripada keluar fajar, sebelum daripada masuk subuh. Maka hadis ni menjadi sandaran kepada pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bahawasanya boleh melontar al-jamratul aqabah pada hari raya saat itu sebelum daripada masuk subuh. Sebenarnya waktu permulaan melontar jamratul aqabah pada hari raya ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian ulama kata tak boleh melontar melainkan kena masuk subuh dah baru boleh melontar. Ada setengah kata bukan masuk subuh, mesti kena keluar matahari baru boleh melontar. Baik, ada pandangan yang mengatakan apabila masuk 1/2 malam boleh dah masuk dah waktu melontar. Ada pandangan yang mengatakan mesti keluar fajar, ada pandangan yang mengatakan mesti keluar matahari. Baik, hak sebaik-baik kita melontar adalah kita melontar pada siang hari setelah keluar matahari sebagaimana hak yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu hak yang paling terbaik. Cuma kalau orang nak melontar sebelum daripada tu boleh ke tak? Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i boleh. Berpandukan kepada hadis Ummu Salamah. Yang mana Ummu Salamah melontar sebelum daripada keluar fajar. Dan pandangan ini adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, begitu juga pandangan mu'tamad dalam mazhab Hambali. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada dia melontar, dia pun terus berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni tawaf rukun haji itulah. Itu makna tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya dengan sanad
bertepatan dengan syarak Imam Muslim. Seterusnya kata dia, wa an Urwah bin Mudarris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadhihi yani bil Muzdalifati فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Maksudnya daripada Urwah bin Mudarris radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut solat ini dengan kami. Yang dimaksud dengan solat ini adalah solat subuh. Barang siapa yang ikut solat ini dengan kami, yakni solat subuh di Muzdalifah, sebab Rasulullah sembahyang subuh di Muzdalifah. Lepas tu dan wukuf bersama kami, lalu berangkat. Sedangkan sebelum itu dia telah wukuf di Arafah, baik di malam maupun siang harinya. Bererti dia telah menyempurnakan hajinya dan menunaikan semua manasiknya. Hadis riwayat 5 orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang hadir sembahyang subuh bersama dengan Rasulullah di Muzdalifah, satu, dan dia berwukuf di Muzdalifah, dua, dan dia bertolak bersama dengan Rasulullah daripada Muzdalifah ke Mina, tiga, dan sebelum daripada ni dia telah wukuf di Padang Arafah, dak kiralah malam ke siang hari ke, empat. Maka kalau dia buat 4 perkara ini, maka sesungguhnya telah sempurna oleh hajinya. Rasul kata kalau orang buat 4 perkara ni, sempurna haji dia. Jadi apabila kita faham sempurna haji dengan melakukan 4 perkara ini, bagi orang yang tidak melakukan 4 perkara ini, bermakna haji dia tidak sempurna. Okey, nanti dulu. Kalau orang yang tidak wukuf di Padang Arafah, okey, itu jelas haji dia tidak sempurna. Sebab dia kerana wukuf di Padang Arafah adalah salah satu daripada rukun haji. Baik, wukuf di Padang Arafah adalah salah satu daripada rukun haji. Sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Oleh kerana rukun haji yang paling besar adalah wukuf di Padang Arafah, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut haji itu adalah Arafah. Dan kepada kita cerita sebelum daripada ni, permulaan waktu wukuf adalah apabila gelincir matahari pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, masuk je Zuhur, masuk dah waktu wukuf. Penghujung waktu wukuf adalah apabila keluar fajar pada hari raya. Keluar fajar, maksudnya masuk subuh esok kang. Tu penghujung waktu wukuf. Dan orang tu kawi wukuf sama ada pada siang hari ke ataupun pada malam hari ke, dia wukuf di Padang Arafah, maka sah wukuf dia. Sebab dalam hadis ni Rasulullah khabar lagu tu, wa qad waqafa bi Arafah qabla dhalika lailan aw nahara. Dak kiralah malam ke siang hari. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bahawasanya mana-mana orang yang berada pada Arafah ketika masuk waktu wukuf, sama ada pada siang hari ataupun pada malam hari, maka telah sah wukuf dia. Walau bagaimanapun yang paling comel sekali adalah dia mesti kena berada di Padang Arafah 1 juzuk daripada siang hari dan 1 juzuk daripada malam. Tetapi kalau dia duduk pada siang hari saja ataupun pada malam saja, memadadah berpandukan kepada hadis ini. Baik, cuma yang sebaiknya biarlah 1 juzuk daripada siang hari dia berada di Padang Arafah, begitu juga 1 juzuk daripada malam dia berada di Padang Arafah. Sebab itulah kebiasaan lepas daripada masuk maghrib, tengok masuk dah malam, barulah orang bertolak menuju ke Muzdalifah. Baik. Dan berpandukan kepada hadis ini, bermalam di Muzdalifah, hukum dia adalah benda yang diwajibkan. Benda yang diwajibkan. Bermalam di Muzdalifah, hukum dia adalah diwajibkan. Cuma kewajipan bermalam di Muzdalifah ni adakah termasuk dalam wajib haji ataupun rukun haji, adalah sedikit khilaf dalam masalah ni. Cuma majoriti ulama berpandangan bermalam di Muzdalifah hukum dia adalah wajib haji, bukan rukun haji. Dengan maksud orang yang sengaja tidak bermalam di Muzdalifah,
dia telah melakukan kesalahan dan berdosa, wajib dia kena bayar dam, tetapi haji dia tetap sah sebab dia tidak termasuk dalam rukun haji, bukan dia adalah wajib haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak wukuf di Muzdalifah, maka dia telah melakukan haji yang tidak sempurna. Tengok, telah sempurna haji dia, jadi kalau dia tidak wukuf di padang Arafah di Muzdalifah, haji dia tidak sempurna, tapi sah mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Begitu juga yang paling comelnya adalah berada di Muzdalifah sehingga sembahyang subuh di situ. Lepas daripada selesai sembahyang subuh, sebelum daripada matahari naik, kita terus bertolak menuju ke Mina. Tengok secara terperinci disebut bagaimanakah cara pelaksanaan ibadat haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya katanya wa an Umar radhiyallahu anhu qala innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tatlu'a asy-syams wa yaqulun ashriq thabir wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalafahum thumma afada qabla an tatlu'a asy-syams rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Umar radhiyallahu taala anhu katanya, sesungguhnya golongan musyrikin adalah mereka tidak berangkat menuju ke Mina melainkan setelah daripada terbit matahari. Dan mereka itu berkata, cepatlah terbit kamu wahai matahari daripada bukit Sabir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap berbeza dengan mereka. Untuk itu baginda berangkat sebelum matahari terbit. Kita duduk di Muzdalifah, kita khabar dah tadi, yang paling afdal kita bertolak menuju ke Mina setelah daripada kita sembahyang fardu subuh di situ. Baik. Maksud setelah daripada sembahyang fardu subuh di Mina saat itu, adakah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah yang dimaksud bertolak daripada Muzdalifah saat itu ke Mina, adakah masih lagi sebelum daripada keluar matahari ataupun setelah keluar matahari? Apa yang disebut di sini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dia bertolak sebelum daripada terbit matahari. Cerah dah sikit lepas daripada sembahyang subuh, sebelum daripada terbit matahari, Rasulullah bertolak daripada Muzdalifah ke Mina. Kerana benda? Kerana musyrikin Mekah suatu ketika dahulu, mereka tidak bertolak daripada Muzdalifah ke Mina melainkan apabila terbit matahari. Dan dia tunggu lambat lagi, kata cepat terbit kok matahari kok dia melalui bukit Sabir. Bukit Sabir ni adalah satu bukit yang besar lah yang berada di kawasan tersebut. Satu bukit yang besar yang berada di kawasan tersebut. Baik. Jadi puak musyrikin Mekah dia tidak keluar daripada Muzdalifah melainkan apabila terbit matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahi mereka itu. Rasulullah berangkat menuju ke Mina sebelum daripada matahari terbit. Maka berpandukan kepada hadis ini, yang paling afdal bagi orang yang mengerjakan haji adalah keluar daripada Mina sebelum daripada matahari terbit. Tapi kalau kita ni terikat dengan maksudnya pembimbing haji, maka kita tidak boleh nak pergi sendiri melainkan kena orang bimbing kan. Jadi kita nak buat orang ni, tu kena bincang molek lah dengan orang yang membimbing kita tu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an ibn Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum qala lam yazal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah, dan Usamah bin Zaid. Dia Usamah sahabat Rasulullah, Zaid juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia Usamah ni adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur lah. Dia adalah anak kepada kekasih Rasulullah. Ayah dia Zaid bin Harithah, kekasih Rasulullah. Mak dia Ummu Aiman, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diberi gelaran dia ibnu hibbi Rasulillah, anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya telah menceritakan, jadi dua orang sahabat Rasulullah menceritakan benda yang sama. Yang pertamanya Abdullah bin Abbas,
yang keduanya adalah Usamah bin Zaid. Dia menceritakan bahawa Nabi SAW sentiasa mengucapkan talbiyah. Maksud mengucapkan talbiyah adalah Rasulullah SAW sentiasa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi Rasulullah SAW sentiasa mengucap talbiyah sehingga Rasulullah SAW melontar jamratul aqabah. Maksudnya, bagi orang yang mengerjakan haji, sunat dia mengucap talbiyah. Dia penghujung waktu mengucap talbiyah tu bila? Penghujung waktu mengucapkan talbiyah apabila seorang itu masuk untuk melontar jamratul aqabah. Baik, sebelum daripada itu sunat dia mengucap talbiyah. Sunat dia memperbanyakkan talbiyah. Zikir yang dituntut, yang amat dituntut kepada orang yang mengerjakan haji adalah talbiyah. Ucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Baik, penghujung waktu dia adalah apabila dia melontar. Kalau dalam melakukan umrah, penghujung waktu sunat kita ucap talbiyah adalah apabila kita masuk untuk mengerjakan tawaf. Baik, dan sebelum daripada ni, kita ada cerita suatu hadis yang mana dia menceritakan ataupun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalau kita ingat hadis yang keberapa baru ni dah ingat ada hamba pun adalah hadis yang sebelum daripada ni, yang mana ketika ada seorang bertanya kepada Anas bin Malik benda yang mulakukan ketika membertolak ke Arafah, benda yang mulakukan. Maka dia khabar ada sebahagian daripada kami bertalbiyah dan ada sebahagian daripada kami bertakbir, dan tidak diengkarkan. Tak ada pun orang yang larang orang ni buat benda ni, orang ni larang buat benda ni. Jadi walaupun pada asalnya sunat kita mengucap talbiyah sehingga kita melontar jamratul aqabah, namun bagi orang yang ingin bertakbir sekalipun tidak menjadi masalah, kerana itu juga dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya lagi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ja'ala al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi wa ramal jamrata bi sab'i hasayat wa qala hadha maqamu alladhi unzilat alayhi suratul baqarah muttafaqun alayh. Disebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya dia telah menjadikan kedudukan Kaabah berada di sebelah kiri. Okey, ini sebelah kiri dia, dan Mina di sebelah kanannya, lalu melemparkan jamrah dengan 7 biji batu dan mengatakan ini adalah tempat bekas, ini adalah tempat orang yang diturunkan ke atasnya akan surah Al-Baqarah. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Rasulullah ketika mereka menyaksi perbuatan Rasulullah di dalam mengerjakan ibadat haji, mereka ingat dan mereka menyampaikan kepada generasi berikutnya sehingga sampai kepada kita. Hasil dakwah penyebaran agama yang diteruskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat tahu bagaimanakah cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadat haji. Dalam hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia menceritakan tempat yang Rasulullah berdiri ketika Rasulullah melontar jamratul aqabah. Dalam hadis ni, Abdullah bin Mas'ud menceritakan Rasulullah menjadikan Baitullah sebelah kiri beliau dan Rasulullah menjadikan Mina sebelah kanan. Jadi payahlah kita nak tunjukkan tempat kita ni. Jadi Rasulullah jadikan dia Kaabah sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiblat saat ni sebelah kiri. Mina berada di sebelah kanan. Maka Abdullah bin Mas'ud melontarkan jamratul aqabah dengan 7 biji batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas daripada dia buat lagu tu,
Dia pun khabar sebenarnya ini adalah tempat seorang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Siapakah orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah? Rasulullah. Ini adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika melontar Jamratul Aqabah. Itu hak yang disebut oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan hak yang paling baiknya adalah kita berdiri di tempat hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, iaitu dengan cara kita menjadikan sebelah kiri kita Kaabah berada di sebelah kiri kita, manakala Mina berada di sebelah kanan kita. Kenapakah Abdullah bin Mas'ud menyebut surah Al-Baqarah? Kerana yang pertamanya surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, dan surah Al-Baqarah lah yang paling banyak disebut tentang pelaksanaan ibadat haji. Tentang pelaksanaan ibadat haji banyak disebut di dalam surah Al-Baqarah. Seterusnya katanya wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawm an-nahri duha wa amma ba'da dhalika fa idza zadat asy-syams rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar Jamratul Aqabah pada hari raya Qurban di waktu duha. Jadi waktu duha barulah Rasulullah melontar, dan waktu yang terbaik. Kerana orang yang melontar pada waktu tersebut sepakat ulama mengatakan sah. Manakala melontar sebelum daripada fajar, sebelum daripada subuh, berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dan pernah kita sebut beberapa kali sebelum daripada ni, bahawasanya dalam kita melaksanakan ibadat, maka hak yang penting adalah kita mengambil langkah ihtiyat, langkah berjaga-jaga, langkah berhati-hati, agar ibadat kita sah dan agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara langkah berhati-hati adalah kita buat sesuatu ibadat biar keluar daripada khilaf ulama. Jadi kalau ulama khilaf di antara sah ataupun tidak, kita elok buat perkara tersebut. Kita buat benda yang disepakati ulama mengatakan sah. Baik. Sehingga kan dalam kaedah fiqh menyebut, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Maksud dia keluar daripada khilaf, ketika ada khilaf di kalangan ulama sah ataupun tidak kita buat benda ni, maka kita jangan buat. Kita buat benda yang tidak ada khilaf, yang sepakat ulama mengatakan sah. Baik. Katanya lagi, ada pun sesudah itu baginda melemparnya setelah matahari tergelincir. Maksudnya melontar jamrah pada hari yang ke-11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Permulaan waktu dia tidak sama dengan permulaan waktu melontar Jamratul Aqabah pada hari raya. Dia lain. Permulaan waktu melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah, 3 jamrah pada hari ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Permulaan waktunya apabila gelincir matahari. Maksudnya masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur baru masuk waktu melontar. Orang yang melontar sebelum daripada masuk waktu zuhur pada hari ke-11, 12, 13 tidak sah kerana belum lagi masuk waktu dia. Itu maksud dia. Sebab itulah dia kata lagu mana, adapun sesudah itu baginda melemparnya setelah matahari tergelincir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Seterusnya katanya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yarmil jamrat ad-dunya bi 7 hasayat yukabbiru ala athari kulli hasah thumma yataqaddam thumma yushil fayaqum fayastaqbilu al-qiblah fayaqumu tawila wa yad'u wa yarfa'u yadayhi thumma yarmi al-wusta thumma ya'khudhu dhata ash-shimal fayushil wa yaqumu mustaqbil al-qiblah ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري. Katanya disebut daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahawa dia melempar jamrah yang terdekat.
Dia melempar jamrah yang dekat tu, iaitu jamratul dunya ataupun kita panggil jamratul ula, jamrah yang pertama. Sebanyak 7 biji batu. Dan dia bertakbir, setiap kali melemparnya. Setiap kali melempar bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sunat begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah melontar jamrah pada ketika kita mengerjakan haji? Dia hikmahnya adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita melontar. Jadi Allah Taala menyuruh kita melontar melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melontar. Manakala cerita yang dikatakan bahawasanya ia sebenarnya adalah mengikut perbuatan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ingin sembelih Nabi Allah Ismail, tiba-tiba ada syaitan, maka Nabi Ibrahim lempar batu. Cerita tersebut kalau kita kaji daripada sudut kesabitan cerita tersebut bermasalah. Maksudnya tidak ada suatu athar yang sahih yang meriwayatkan cerita tersebut. Walaupun cerita tersebut masyhur, tetapi tidak ada athar yang sahih yang menceritakan tentang cerita tersebut. Okey, cerita tersebut maksudnya masih lagi boleh dipertikaikan kerana tidak ada athar yang sahih yang menceritakan hal tersebut. Secara ringkasnya, perbuatan tersebut adalah kerana ia adalah perintah daripada Allah melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap perintah daripada Allah kita buat. Okey, itu je. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melontar jamrah, hak yang mula-mula sekali, 3 jamrah itulah pada hari 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi mula-mula sekali kita kena melontar jamratul al-ula ataupun jamratul ula, jamratul dunya. Itu yang pertama. Yang keduanya kita melontar jamratul wusta. Yang ketiganya barulah kita melontar jamratul aqabah. Mesti kita kena ikut tertib. Tak boleh tak ikut tertib. Kena jamratul ula dulu 7 biti batu, lepas tu jamratul wusta, lepas tu barulah jamratul aqabah. Sebab begitu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ibnu Amr, bahawasanya Ibnu Amr dia melempar jamrah yang terdekat, maksudnya jamratul dunya ataupun jamratul ula dengan 7 biji batu, seraya mengucapkan takbir setiap kali melemparnya. Sunat masa melempar tu Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Dia lempar gitu je, bukan lempar macam sungguh sangat. Lempar tu macam nak lempar nak kelong ke benda musuh. Bukanlah sampai kepada tahap tu. Lempar je, lempar masuk dalam kawasan dia sudah memadalah. Kalau misalnya lempar dak kena, dak masuk dalam kawasan dia, kawasan melontar saat itu, lempar semula dak jadi. Hak yang dak masuk dalam tempat dia saat itu, dak jadilah, kena masuk dalam kawasan dia. Tempat dia tak semesti kena batu tu, tak semesti kena batu besar tu, tak semesti. Biar masuk dalam kawasan dia je sudah memadai. Baik, kalau luar daripada kawasan dia, dak sapa kita lempar, dak sapa ke tempat dia, maka kena lempar mulalah. Baik. Lepas itu kemudian melangkah ke depan dan mengambil jalan datar, lalu berdiri menghadap ke arah kiblat seraya berdoa mengangkat kedua belah tangannya dalam waktu yang cukup lama. Jadi lepas daripada dia melontar jamratul aqabah, dia pun undur sikit, duduk bawah tu sikit, undur sikit, lepas tu hadap kepada kiblat, lepas tu berdoa, angkat tangan berdoa. Dan dia berdoa dengan waktu yang lama. Ada sebahagian menyebut lama tak lama dia berdoa seperti kadar membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni 2 juzuk setengah lebih kurang. 2 juzuk setengah ni mungkin kalau kita baca biasa lebih kurang dalam sejam lebih. Itu dia doa. Lepas daripada melontar jamratul aqabah, dia doa lama. Doa lama, angkat tangan, doa hadap kepada Kaabah, doa. Selesai tu barulah melontar jamratul al-wusta. Barulah melontar jamrah yang kedua. Dan berpandukan kepada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyebut bahawasanya yang paling afdal bagi orang yang melontar adalah setelah daripada dia melontar jamratul ula, sebelum daripada dia melontar jamratul aqabah, sunat dia hadap kepada kiblat, lepas tu angkat tangan, perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia,
Kemudian mengambil jalan ke arah kiri yang datar lalu berdiri menghadap ke hadap kiblat. Mana? Sesudah itu baru melempar jamratul wusta. Lepas daripada berdoa baru melempar jamrah al-wusta sebanyak 7 biji batu. Kemudian mengambil jalan ke arah kiri yang datar. Undur sikit. Sebab kayak orang lain nak lontar pula takut kena batu. Okey, undur sikit. Lepas tu lalu berdiri menghadap ke arah kiblat seraya berdoa mengangkat kedua belah tangannya dalam waktu yang cukup lama. Jadi maksudnya lepas daripada melontar jamratul wusta saat itu, undur balik, hadap kepada kiblat, akak tangan, berdoa lama pula situ sebelum daripada melontar jamratul aqabah. Sesudah itu barulah melempar jamratul aqabah daripada perut lembah. Dulu ada lembah, ni dah ada lah orang awak bangunan belaka dah. Tanpa berdiri di situ, sesudahnya selesai tu tinggal lalu dah. Melainkan terus pergi seraya berkata, beginilah cara melempar jamrah yang pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, dia buat saat ni tu, dia pun cerita pula aku buat saat ni tu sebagaimana aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Maka disunatkan kepada kita buat sebagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirin ya Rasulullah qala fi tsalitsah wal muqassirin. Maksudnya Ibnu Umar telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doanya, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Dia di antara rukun haji dan rukun umrah adalah cukur rambut bagi lelaki. Dan orang lelaki boleh dia buat pilihan yang kedua kalau dia tak mau cukur rambut, iaitu dia gunting. Boleh dia gunting. Orang lelaki dia boleh pilihan di antara cukur dan gunting. Manakala orang puan mesti kena bergunting. Orang puan tak dicukur. Antara rukun umrah jaga rukun haji adalah bercukur ataupun bergunting. Hak paling afdal adalah bercukur. Dalam haji ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang bercukur. Kenapa Rasulullah berdoa begitu? Agar menjadi semangat kepada sahabat yang pada asalnya tidak ingin bercukur untuk bercukur, agar mereka termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Rasul doa, ya Allah, beri rahmat kepada orang yang bercukur, maka ada sahabat kata, Rasulullah doa jugalah kepada orang yang bergunting. Rasul tak berdoa lagi kepada orang gunting, ya Allah, beri rahmatlah kepada orang yang bercukur. Lepas tu sahabat kata, berilah doa jugalah kepada orang gunting. Sampai cukup 3 kali barulah Rasul kata, ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang bercukur dan orang yang bergunting. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi untuk hari ini, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.